Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam video ni, saya nak tunjuk satu contoh bagaimana kita sebagai trader boleh mengesan kewujudan aktiviti distribution dalam kalangan smart money ataupun jerung lah. Okey, macam mana kita nak trace kewujudan distribution punya aktiviti dalam market dan mengelakkan kita daripada terperangkap dengan pergerakan ataupun dengan perancangan uh, mereka. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kepada sesiapa yang belum subscribe channel ni, mohon untuk subscribe sekiranya tuan-tuan tak ingin terlepas dalam video-video yang menarik selepas ini insya-Allah. Sebelum ni saya ada post satu soalan dalam Telegram channel Smart Money Academy. Siapa tak join lagi kena join lah. Dalam channel tu saya ada sebut tentang satu counter yang mana ada kepelikan ataupun anomalies abnormality yang berlaku dalam chart, yang mana dia memberi signal awal sebelum berlakunya penurunan yang signifikan lah, yang sangat signifikan, yang sekiranya kita tak sedar signal tersebut, nescaya kita berkemungkinan akan terperangkap dengan permainan mereka yang lebih expert ataupun smart money ataupun jerung lah. Jadi apa yang saya nak rujuk contoh ini, contoh saja, bukan buy call ataupun sell call so ini penafian yang semua kita kena tahu lah. So apa yang saya sebut sebelum ni adalah counter ni, counter South Malaysia Industries Berhad SMI. Ini adalah contoh bagaimana kita boleh tengok permainan jerung ni. So kita tak tahulah siapa yang buat benda ni, tapi kalau kita baca buku Anna Collins ni salah satu buku Anna Collins. Ada dua buku Anna Collins yang saya baca, saya ada kedua-dua ni. Dia ada cerita tentang volume price analysis ni. Cuma dalam ni dia ada sebut tentang macam mana kita nak kesan sama ada kewujudan distribution oleh jerung ataupun mereka insider dan sebagainya. Kalau kita tengok counter okey, saya tak nampak tadi ni buku Anna Collins tadi ni buku Anna Collins. Satu lagi buku Anna Collins tak apalah, next time lah saya tunjuk Jadi ada salah satu buku yang bagus untuk dibaca dan kita sama-sama telaah lah. Okey, dalam buku ni dia ada cerita, bukan buku ni saja bahkan banyak buku teknik analisis cerita benda yang sama. Kalau kita tengok dekat sini, SMI ni dia naik dan dia tiba-tiba turun Dia tiba-tiba turun. Okey. Dan dia naik lagi, dia naik. Kita perhatikan dekat sini dia naik bersama dengan volume Okeylah. Maksudnya kenaikan ini adalah kenaikan yang valid lah. Okey, maksudnya daripada tak ada volume, dia membuat kenaikan dan kita nampaklah kewujudan volume dekat sini So naik, volume pun naik walaupun mendata volume dekat sini Cuma yang menarik perhatian kita adalah pada ini fokus perhatian kepada candle last kali ni. Okey, candle last iaitu pada 2 September 2022 apa yang berlaku dekat sini. Okey, kalau kita tengok sepatutnya candle Marubozu, okey, candle Marubozu ni contohnya dekat sini lah. Okey, sepatutnya candle Marubozu disusuli dengan volume yang tinggi sepatutnya lah sama ada candle merah ataupun candle hijau, sepatutnya kedua-duanya disusuli dengan volume yang tinggi. Barulah dia normal ataupun dipanggil apa,
yalah normal lah, maksudnya tally lah. Maksudnya pergerakan harga banyak, volume pun banyak. Maksudnya berlaku aktiviti jual beli bertukar tangan antara individu dengan individu yang lain, daripada satu akaun CDS dengan akaun CDS yang lain, banyak transaksinya, maka kita boleh tengok natijahnya daripada pembentukan candle yang range yang tinggi, dan satu lagi adalah volume yang tinggi lah. Okey. Cuma sekiranya pembentukan candle Marubozu ini kita tengok dekat atas ni candle Marubozu, tetapi volume dekat sini rendah, maka kita kena berhati-hati ya, sebab ia adalah satu signal yang signal di mana kemungkinan berlaku something, okey, di sebalik chart itu yang mungkin kita tak nampak, kita tak nampak. So professional trader dia boleh baca pergerakan ini. Saya fokus pembincangan kita kepada candle yang last kali ni. Okey, kenapa boleh berlaku macam ni? Kalau tuan-tuan tengok, volume dekat bawah ni adalah highest volume. Okey, sejak bila lagi ni? Kalau compare dengan ni, yang ni second lah. Okey. Kalau kita tutup yang ni, kita buang candle pada sekitar Mac 2021 ni, maka candle pada 2 September ni adalah merupakan candle yang paling tinggi yang paling tinggi dari segi volume dia. Kalau kita compare dengan untuk candle-candle yang lain, volume pada 2 September 2022 ini adalah volume yang paling tinggi. Tetapi kalau kita tengok dekat candle, apa yang berlaku tuan-tuan? Dekat candle ni seolah-olah macam doji, indecision. Okey, kalau kita belajar technical analysis di fasa-fasa awal, siapa yang baru belajar technical analysis, kalau kita tengok candle doji, maksudnya indecision. Maksudnya apa? Maksudnya harga tu dia tak tahu dia nak naik ke dia nak turun. Buyer dengan seller sama kuat. Buyer dengan seller sama kuat. Okey, itu yang biasa kita belajar lah. Tetapi kalau kita belajar advance sedikit, kita akan tahu benda ni. Kalau you all belajar advance sedikit, technical analysis, okey, kita akan belajar tentang signals ataupun tanda-tanda berlakunya distribution. Okey, berlakunya distribution. Apa maksud distribution ni tuan-tuan? Kita kena faham fasa market. Dia ada 4 fasa lah secara umumnya. Dia ada fasa accumulation. Okey, fasa pengumpulan. Maksudnya jerung-jerung ataupun smart money dia kumpulkan stok ataupun share dia kumpulkan sikit-sikit pada harga yang rendah. Kemudian bila dia dah habis kumpul, saya dah bincang dah dalam video volume price analysis tentang benda ni. You all boleh tengok balik lah panjang lebar berapa jam saya bahas tentang volume price analysis. Dah 20,000 orang tengok video tersebut. Kalau you all tak tengok lagi, maksudnya you all ketinggalan lah. So kena tengok balik video tu. Okay, so fasa pertama adalah fasa accumulation. Kemudian bila smart money ataupun jerung ni dia dah habis kumpul kan stok pada harga yang rendah ni, maka dia akan push harga naik ke atas. Bila nak push harga naik ke atas, saya tak merujuk kepada Counters Min ini saya takut ada yang relate tak ini secara umum teori secara umum. Jadi bila fasa accumulation, fasa pengumpulan itu dah habis, maka dia akan push harga naik ke atas. Adalah dia punya signal-signal yang kita kalau you belajar detail, dia ada explanation dia macam mana. Maka bila dia push, maka dia akan bermula fasa markup lah. Okay, distribution, kemudian dia markup. Okay, distribution and then markup. Markup ni maksudnya harga dia semakin naik. Sehinggalah sampai ke tahap di mana jerung ni dia fikir okey itulah target price dia. Okey, itulah target price dia di mana bila sampai price ni dia akan lepaskan pegangan dia. Sebab apa? Sebab dia dah dapat profit banyak dah. Okey, so daripada harga dia kumpul dulu yang sikit-sikit dulu dengan harga yang murah, sekarang ni harga dah tinggi, maka dia akan mula untuk distribute. Okey, dia akan distribute lah kepada retailer-retailer macam kita lah tuan-tuan. Sesiapa yang tak belajar, dia akan menjadi mangsa. Dia akan menjadi orang yang terkena lah.
jerung-jerung ni dia ada banyak, pegangan dia ada banyak sebab dia kumpul sikit-sikit kan tadi, pada harga yang rendah. Jadi bila harga tinggi, dia pun akan lepaskan pegangan dia sikit, 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 sikit. Okey, so jerung ni dia ada target price dia. Okey, katakanlah dalam kes ni contoh yang ni simulasi saja saya tak sebut benda ni secara spesifik untuk kaunter ni Okey, tuan-tuan, saya pun tak ada pegangan dalam kaunter ni Okey, dan saya tak pernah beli pun kaunter ni. Ada sebabnya lah. Okey, this is not buy call Okey, ataupun sell call okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, dia harga dia dalam sekitar dalam RM5 RM5 macam tu So berlaku candle ni kalau kita tengok benda pelik yang berlaku adalah pada 1 September ni benda pelik dah berlaku So dia turun dulu, kemudian dia push harga naik ke atas Yang ni wallahu alam siapa yang push ni. Tetapi yang ni candle yang ni candle 2 September ni merupakan candle di mana dia memberi signal bahawa berlakunya distribution oleh jerung. Okey, sebab apa kita kata distribution? Sebab volume yang tinggi, maksudnya kita kata tadi jerung kan dia ada stok yang banyak, dia ada barang yang banyak dia nak jual ni. Maka dia akan set target price dia, kemudian siapa yang nak beli dia akan jual lah. Okey, dia akan jual. Kalau kita tengok dalam platform kan, waktu trade ni, waktu hari trade, kita boleh nampak bahawa satu layer tu jerung tu dia bukan jerung, kita tak nampak jerung kita nampak volume tu. Volume tu bila ada orang beli je bertambah volume. Orang beli je bertambah volume, menyebabkan walaupun ramai buyer nak beli, buyer sepatutnya demand tinggi ni dia akan push harga ke atas lah. Demand more than supply kan. Basic ekonomi 101 Jadi sepatutnya bila demand tinggi, harga akan naik ke atas lah. Tetapi kenapa tak naik ke atas? Sebabnya adalah kerana wujudnya orang yang sedang beratur ataupun orang yang set dalam minda dia nak jual pada harga tu. Menyebabkan walau banyak macam mana pun seller yang wujud, dia akan di-neutralize-kan dia akan ditenangkan lah dengan kewujudan supply. Okey, so demand ada tapi supply keep on coming supply keep on coming. Walaupun kita tak nampak in bulk dalam waktu hari kejadian ni kita tak akan nampak banyak volume yang terlalu banyak sebab kalau volume yang terlalu banyak buyer akan tak beranilah nak push harga kalau ni ilmu intraday pula tuan-tuan jadi apa yang berlaku so demand cuba masuk tapi supply keep on coming dan nak habis dah stok yang di offer untuk dijual tu tambah lagi menyebabkan harga tak boleh nak naik sebab itu kalau kita tengok dekat sini candle kita panggil soalan macam doji lah okey small body ni dengan wick pun sikit saja jadi kita tengok dekat sini candle yang pelik lah yang ni dia panggil anomalies yang mana volume banyak tetapi harga tak bergerak. Okey, explanationnya macam saya sebut tadi lah. Okey, jadi apa signifikannya kita kena tahu benda ni tuan-tuan Signifikannya adalah kita kena tahu bahawa jerung dah mula lepaskan pegangan dia. Bila kita tahu jerung dah lepaskan pegangan dia, ada kemungkinan bahawa jerung ni dia akan tolak harga ke bawah. Sebab dia kan kita kata jerung ni kan banyak dia punya stok barangan dia nak jual jadi bila buyer cuba tolak ke atas tak lepas tolak buyer cuba nak tolak harga ke atas tapi supply tu keep on coming okey kemudian bila buyer tu dah lemah dia akan sedangkan supply tu banyak lagi jadi supply tu dia akan tolak harga ke bawah okey sehingga kan buyer tu dia akan kalah okey so apa yang berlaku tuan-tuan tuan-tuan kita tengok kat sini. Saya pergi ke next day Okey, kalau kita pergi ke next day sekejap kita pergi ke satu ni So perhatikan apa yang berlaku di next day. Yang ni hari Jumaat yang ni
2 September ni Jumaat, kemudian hari Isnin tengok apa yang berlaku. Kalau kita tak keluar pada hari Jumaat ni, katakanlah kita ada pegangan kat sini lah, kita buat entry dekat candle ni contohnya, entry breakout ni kan, kan ikan breakout previous resistance kan. Okey, so petang tu kita masuk. Okey, petang Khamis ni kita masuk, kemudian hari Jumaat ni kita nampak, oish, makin naik ni. Okey, tapi volume tinggi. Harga naik sikit saja. Okey, professional trader dia akan keluar. Okey, I tell you, professional trader dia akan keluar. Sebab apa? Sebab kemungkinan pada hari the next day ada kemungkinan harga dia akan turun. Kalau kita tengok dekat sini, subhanallah, daripada 50 sen ni, sekitar 50 sen ataupun 52 sen, dia turun tuan-tuan, dalam masa sehari saja 50%. Just imagine tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk waktu breakout dengan modal 10,000, the next trading day jadi 5,000. 50% gone. Okay, just imagine. Sebab itu ilmu tentang psikologi di sebalik chart ni penting untuk kita belajar tuan-tuan. Ilmu mahal. Siapa nak belajar detail, nanti mungkin kita akan buat kelas khusus lah. Jadi ini signal yang mungkin saya nak share, satu saja signal lah. Okey, psikologi di sebalik candle. So apa yang berlaku dekat sini, kalau kita baca buku Anna Collins contohnya, dia sebut candle ni adalah anomaly di mana volume banyak tetapi candle tak bergerak. So ini menandakan bahawa kemungkinan berlakunya distribution. Okey, berlakunya distribution. Kan kita belajar markup, accumulation, markup, distribution and then markdown kan. Accumulation tu berlaku di bawah, kemudian distribution tu berlaku di puncak, di atas. Maka ini contohnya. Okey, ini contohnya. Berlaku di atas ni distribution, kemudian supply banyak lagi, the next day tu dia bom jatuh ke bawah. Okey, sebelum jerung dia kumpul balik lah. Okey, saya just play apa yang berlaku the next day. Okey, the next day dia turun lagi. So turun lagi, volume pun turun sama. Okey, di sini kemungkinan berlaku fase accumulation balik. Okey, sebagaimana dekat sini lah. Okey, jerung mungkin akan kumpul ke balik. Okey, sebagai professional trader tuan-tuan, kita kena perhatikan, kita kena tahu tentang fenomena ini supaya kita tidak terperangkap dengan pergerakan harga yang mengelirukan ini. So kalau kita tengok dekat sini, kalau saya memang tak masuklah counter seperti ini secara personal. This is not financial advice. You nak masuk is okay, tak apa. In fact kalau you masuk kan, menarik ni. Jom kita tengok apa yang berlaku kepada SMI yang terkini. So hari ni saya rekod 27 hari bulan. 27 hari bulan, sabar tuan-tuan. Apa yang berlaku dekat sini. So berlaku breakout tuan-tuan tengok. Berlaku breakout sekali lagi dekat sini. Okey, berlaku breakout, volume pun agak signifikan lah relatively dengan hari-hari sebelumnya. Kita tengok lagi apa yang berlaku. So dia naik lagi. Okey, naik. Kemudian naik lagi. Naik lagi. Cuba perhatikan apa yang berlaku dekat volume dekat bawah. Okey, perhatikan apa volume berlaku dekat bawah. So kalau counter seperti ini, sebagaimana saya sebut tadi, saya tak akan buat entry. Okey, walaupun tuan-tuan tengok dia punya kenaikan tu dahsyat. Dahsyat kenaikan dia kalau kita tengok. Jom kita tengok dari segi berapa persen kalau kita masuk waktu breakout ni sampai ke atas ni. Allahu Akbar, 131%. 130%. Banyak tu dalam masa beberapa minggu saja 130%. Kalau kita ada modal 10,000, dalam masa beberapa minggu saja kita dapat another 10k. Maksudnya sekarang ni ada 20,000 lebih. Modal 10,000 dapat 10,000. 100% lebih. Menarik kan tuan-tuan? Tetapi saya tak akan masuk counter seperti ini. Kerana apa? Kerana dia akan berisiko. Siapa boleh jamin bahawa kenaikan yang tanpa volume ni
Okey, kenaikan tanpa volume ni tak terjadi sebagaimana berlaku pada 5 September 2022 ni. Okey, kalau kita masuk dekat sini, kemungkinan POM harga turun ya dengan secara drastik. Dengan harapan kita 100%, tiba-tiba kita rugi 50%. 50% tu sama lah tuan-tuan, rugi 50%. Dia lebih kurang sama dengan untung 100%, dia punya pertimbangan dia. So daripada harapan kita untung, okey, 100%, okey, dengan risiko 50% rugi, saya tak fikir itu idea yang bagus lah untuk kita cuba-cuba bermain dengan kaunter-kaunter seperti ini. Ini bukan buy call ataupun sell call. So siapa yang mungkin ada dalam kaunter ini, saya tak nasihatkan tuan-tuan jual ke ataupun tambah position ke dan sebagainya. This is not buy call. Trade at your own risk lah. So ini hanyalah untuk tujuan pendidikan sahaja. So saya minta maaf sekiranya ada sebarang kesilapan. Sesiapa yang rasa saya punya penjelasan ni macam tak clear, ataupun tuan-tuan rasa macam pelik, ada benda yang salah, so tuan-tuan boleh argue, cuba komen di ruangan komen di bawah. Saya cuba saya sonok baca dan mungkin kita boleh buka kepada discussion. Okey, sekiranya tuan-tuan ada sebarang pendapat ataupun pandangan yang berlainan. Jadi sekali lagi saya ulang, kepada sesiapa yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Dan jangan lupa subscribe juga channel Telegram Smart Mind Academy. Just search dalam Telegram Smart Mind Academy, just join. Banyak benda yang saya share dalam tu. Walaupun benda-benda yang mungkin advance sedikit, tuan-tuan boleh follow. InsyaAllah lama-lama boleh faham lah apa yang saya share dalam tu. So saya kira itu saja daripada saya. Terima kasih tuan-tuan. Satu lagi, siapa yang belum tengok video berkenaan dengan analisa kaji selidik yang saya buat sebelum ni berkaitan dengan persepsi dan juga prestasi traders, saya rasa video tu sangat penting untuk tuan tengok. Pastikan tuan-tuan tengok dan insyaAllah banyak benda manfaat yang tuan-tuan akan dapat. Satu lagi, video berkenaan dengan volume price analysis yang telah ditonton oleh 20,000 orang lebih. Sekiranya tuan-tuan belum tengok, kena tengok, wajib tengok video tu untuk menambah kefahaman tentang apa yang kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.